itu dan teknik pernafasan secara duduk dan berdiri yang betul. Terima kasih kepada Prof. atas perkongsian tersebut. Apa yang penting, para penonton semua bermain tersebut jika anda berhadapan dengan tekanan ataupun stres. Urus anda dengan bijak dan baik. Okey, apabila seseorang individu itu dikatakan sentiasa aktif dalam sukan rekreasi yang sudah pastinya merujuk kepada kecergasan fizikalnya, individu tersebut akan dapat mengelola emosinya dengan lebih baik kerana individu itu dapat berfikir dengan tenang, menyelesaikan masalahnya dengan baik dan dapat mengurus tekanan yang dihadapinya. Benarkah begitu? Jom sama-sama kita dengar kupasan bicara ilmu daripada penceramah ketiga kita, iaitu Cik Dar Ashikin Hassan yang merupakan pegawai sukan UiTM Cawangan Kelantan. Pengurusan tekanan, apa kata pakar dari sudut pandang dan perspektif bidang sukan. Jom guys, sama-sama kita terokai kupasan beliau. Dipersilakan Cik Dar Ashikin kita. Baik, terima kasih Puan Izzah yang cantik di sana di unit counselling sana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan juga salam sejahtera kepada semua penonton-penonton di YouTube UiTM Cawangan Kelantan pada hari ini. Salam UiTM di hatiku yang saya percaya ramai juga daripada rakan-rakan kita daripada luar sana yang menonton bersama untuk sama-sama belajar mungkin sedikit sebanyak untuk mengambil tips bagaimana nak menguruskan stres kita pada hari ini. Terima kasih Pak Izzah, kawan kaunselor kita yang sentiasa penuh dengan semangat tinggi, yang sentiasa berjaya menguruskan stres. Okey, dan juga barisan panel bersama pada hari ini, alhamdulillah kita berkongsi daripada pelbagai sudut pandang bagaimana nak menguruskan stres. Bersama saya juga adalah di belakang sana orang kuat di sukan, Coach Syawal Imran. Bersama saya di belakang sana kita akan buat beberapa sesi perkongsian senaman lah, sedikit senaman pada hari ini. Jadi tiba giliran untuk kita tengok apa pula kata daripada segi sukan, bagaimana kita nak menguruskan stres. Okey. Jangan-jangan sebenarnya orang stres sebab bersukan. Orang stres sebab bersukan ni hanya untuk atlet. Sebab dia kalah ataupun dia tak boleh perform, itu orang stres sebab bersukan. Tetapi orang akan pergi kepada sukan untuk salah satu cara untuk menguruskan stres dia sendiri. Tadi Dr. Nick pun ada sebut salah satu cara untuk menguruskan stres adalah kita sentiasa ataupun kita mengamalkan senaman yang secara regularly ataupun kalau kata jadi ustaz kata gini, senaman secara istiqamah. Okey, secara berpanjangan. Jadi secara rutin lah. Kita tak kata hari-hari kena mesti sehari kena pergi berlari 10 km, tak. Itu orang punya minat macam mana. Tapi senaman ni wajib. Kita boleh kata wajib kan dibuat oleh semua orang sebab Islam sendiri menuntut kan. Nanti ustaz aku kupaskan jugalah. Saya fikir bila kita nak mencerdaskan otak kita, pemikiran kita, dia mestilah sihat dulu. Okey. Jadi bila kita sihat, dia lead tu kita punya pemikiran yang sihat lah. Bila kita dapat pemikiran yang sihat, kita pun happy, kita dapat selesaikan masalah, kita pun tak ada stres. Tak boleh tak ada stres, kena ada stres juga. Tadi sebut tadi, stres itu akan membantu kita untuk perform kepada optimum. Tetapi, kenapa kita kata kena ada stres? Sebab stres ni dia ada 3. Kalau saya fikir mungkin dia ada tiga perkara yang ataupun tiga efek stres tu. Nombor 1, efek positif. Tadi kalau perasan Dr. Nick punya graf tadi, efek positif stres tu dia akan membuatkan kita boleh perform dengan baik ke optimum, graf optimum. Contoh kalau kita tengok tim sukan kita kan, kalau tak ada stres, semua orang akan nak bertanding, dia akan bertanding dengan relax saja. Mana boleh bertanding dengan relax? Tak ada semangat, tak ada pressure. Kita not put a pressure untuk atlet tu sendiri untuk menang. Jadi kita put pressure, kita put stress, tapi a good stress lah yang boleh membuatkan positive effect. Okey, tetapi stres tu mestilah diuruskan dengan baik ataupun diberi dengan kadar yang baik. Kalau Dr. Nick kata bagi ubat dengan prescribe ubat dengan betul. Okey, senaman juga kita kena prescribe dengan betul.
Tapi siapa yang boleh tentukan prescription senaman tu? Kita sendiri. Okay, kalau saya kata, kalau coach Syawal kat belakang, dia boleh lari 10 km. Tenang je, relax je. Kalau saya, 2 kilometer pun tak boleh lah. Tapi sebab ia bergantung pada kita. Kadang-kadang tak semua orang suka berlari. Ada orang suka naik basikal, ada orang suka berjalan saja, ada orang suka bermain badminton, anything. Okay, jadi stres ini keperluan juga dalam hidup kita, tetapi bukanlah stres yang membawa kepada negatif. Yang pertama tadi stres tu dia lead pada positif. Yang kedua, stres ni juga boleh membuat kita menjadi negatif. Bila dah over stress ataupun bila datang ke stage yang kedua, depress. Stress, depress kan. Lagi dia akan jadi, baru dia akan jadi menerima efek yang negatif. Kalau daripada sudut pandang sport performance, bila datang ni stress, depress itu, seseorang atlet dia akan jadi graf performance dia menurun. Menurun tu bermaksud mungkin daripada segi emosi dia menurun, daripada segi skill dia menurun, daripada segi physical body condition ni dia pun menurun. Yang itu yang paling atlet takut lah. Sebenarnya boleh juga di-applykan ataupun di-applykan kepada orang normal yang bukan atlet. Bila conditioning body kita ataupun bahasa Melayu suaian fizikal kita menurun, tidak lagi fit untuk melakukan aktiviti harian, kita akan jadi stres lah. Sampai petang katakanlah kita kerja, bagi orang yang bekerja ataupun bagi pelajar-pelajar yang kelas full 8 sampai 5. Pukul 5 tu tak larat dah. Melepek dia kata orang, balik rumah melepek, especially siapa-siapa yang dah ada family kat rumah, anak kecil lagi nak main-main pun kita marah budak tu. Kita marah anak kita. Jadi ia akan lead to stress to the body untuk diri kita. Dia akan jadi stres juga pada anak-anak kita dan mungkin kepada pasangan kita. Kalau pada pelajar mungkin akan jadi stres kepada satu rumah dia. Kerana kita stres belajar, kita tak dapat uruskan stres kita tu. Jadi antara tadi yang disebut oleh Dr. Nick, bersenam adalah salah satu cara untuk menguruskan stres kita sendiri. Kenapa? Kenapa bersenam tu berkesan? Sebab bersenam tu dia boleh mengeluarkan ataupun menggalakkan lagi rembesan hormon-hormon yang Dr. dah sebut banyak lagi hormon. Serotonin lah, endorfin lah dan pelbagai-pelbagai lagi. Jadi kalau tak ingat boleh ke belakang sikit tengok Dr. punya presentation tadi. Ada banyak macam hormon yang boleh dikeluarkan ataupun dihasilkan daripada bersukan, bersenam. Okey. Jadi kita tengok dulu tanda-tanda stres fizikal terhadap fizikal seseorang. Tadi kalau dah sebut dah, dia lemah lah ataupun kardio dia ataupun pernafasan dia laju lah. Kalau dalam physically, sebab stres ini dia akan effect physical at the end of the day. Dia akan drain dulu emotion, tapi bila emotion dah drain, baru dia akan effect kepada physical. Okay, jadi kita akan mudah berasa letih. Stres kan, dalam baru sikit letih dah, stres lah tu. Kemudian dia akan jadi lemah badan ataupun mudah difahami lemah badan kan. Kemudian yang ni pun dia akan jadi efek kepada kardio kita yang mana degupan jantung kita akan jadi meningkat, tak pasal-pasal, tak semena-mena. Okey. Dan yang ni paling common berlaku, sakit bahu dan sakit belakang. Sebab tu tadi Dr. Nick dah sebut tadi tu, video nak merut belakang macam mana kan. Sakit bahu dan sakit belakang yang akan memberi kesan yang sangat common kepada orang yang stres. Dan last, fisiologi dia mungkin akan jadi mudah pening, loya dan mungkin akan sampai muntah. Okay? Itu tanda-tanda antara tanda-tanda fizikal orang yang stres. Okay. Jadi kaedah pengurusan tekanan. Semua dah sebut tadi, Dr. Ni pun dah sebut, kita punya Dr. Zul pun dah sebut kaedah menguruskan tekanan, tetapi saya nak tekankan kat sini. Dalam setiap yang sebut tu, dia mesti ada elemen mengadakan senaman secara berkala. Okey, jadi sebenarnya kerajaan Malaysia dah pun membuat langkah-langkah yang baik bagi rakyat Malaysia seluruhannya untuk mengurangkan stres ni dengan saranan senaman selama 20 hingga 30 minit setiap 3 kali seminggu sekurang-kurangnya dan menyediakan pelbagai kemudahan taman awam untuk berekreasi, beriadah dan juga bersenam
Selain daripada itu, pelbagai program-program masa, contohnya Jom Fit lah, Hari Sukan Negara lah, senam aerobik, zumba yang diadakan secara besar-besaran, semuanya adalah untuk mempromosikan selain daripada kesihatan fizikal, ianya juga untuk pengurusan stres warga Malaysia lah. Okey. Satu perkara lagi yang saya nak share kat sini Puan Izzah sebelum kita buat practical session untuk sedikitlah senaman untuk yang mungkin boleh bantu rakan-rakan pada viewers sekalian. Berapa teknik untuk mengatasi stres? Beberapa teknik. Doktor dah ajar tadi, teknik pernafasan, teknik urut. Okey, saya akan ulang, mungkin ada 2 perkara yang daripada doktor sebut dan tambahan beberapa perkara lagi lah. Yang pertama sekali pernafasan. Doktor tadi bagi tahu dah pernafasan yang ditunjukkan tadi. Tapi saya ada satu juga lagi teknik pernafasan yang kita panggil pernafasan 5-5-5. Okey, apa itu pernafasan 5-5-5 ni? Kita tarik nafas 5 saat, kita tahan nafas 5 saat, kita lepaskan nafas 5 saat. Bermaksud kenapa kena 5? Kalau 6, 7, 8, 9, 10 boleh ke? Kalau boleh buat. Okey. Tujuan ni kenapa 5? Sebab kita nak ajar supaya kita dapat bernafas dengan teratur. Okey. Bila kita stres tadi kita sebut kardio kita akan jadi ada gangguan pada kardio kita, bernafas dengan laju kan. Jadi kita nak ajar diri kita supaya bernafas dengan tertib, dengan baik, dengan disiplin. Nafas pun kena disiplin kan. Jadi pernafasan ni bila kita dah dapat disiplinkan, ia akan jadikan kita lebih relax. Okey, muscle kita lebih relax, jantung kita lebih relax. So bila dah relax, barulah kita boleh berfikir dengan baik. Tak sumbat macam otak turbo gitu. Okey. Kemudian relaksasi ni saya takkan ajar pada hari ni relaksasi ni, tapi relaxation ni kalau pergi kat YouTube banyak sebenarnya teknik relaxation. Dan saya fikir semua orang pun dah aware how to relax yourself lah. And then meditasi tadi pun ada juga disebut ataupun relax pejam mata, kenangkan balik benda-benda yang bahagia kan. Imagery and visualization, membayangkan apa-apa yang kita seronok, modifikasi dan tingkah laku kognitif, biofeedback dan juga rawatan alternatif. Sesetengah orang mungkin dia suka juga buat bekam ke, tadi ada sebut tadi doktor sebut akupuntur semuanya yang boleh lah, tapi make sure yang berlesen lah yang buat, jangan buat yang illegal tu, sebab benda ni akan menyebabkan kesan-kesan kesihatan yang lain. Jadi okey, itu sharing sikit lah kenal dengan kenapa senaman ataupun kenapa senaman ni boleh reduce stress. Orang tanya kenapa bila stres orang nak suruh senam, lepas stres nak suruh senam. Okey, dia nak kalau dari segi fisiologi mungkin nak menambahkan hormon kita, nak merembeskan atau membantu kita menambahkan hormon-hormon gembira tadi, to be relax, nak relax. And then hari ni nak bersenam pun okey. Nak bersenam pun kadang-kadang orang stres juga kan. Betul ke ni? Aku ni nak bersenam, fikir ni pagi ni bangun lepas subuh aku nak pergi jogging lah. Tapi stres. Ngantuk tapi pergi jogging, ngantuk tapi nak pergi jogging. Okey. Tips nombor 1 macam mana kita nak jadi rajin bersenam. Ni paling mudah sekali. Ada tips nombor 1 dia. Okey. Pakai kasut. Pakai kasut sukan. Rasa malas sangat dah hari ni. Malas benar dah. Tengok TV. Bila automatik. Orang malam. Tapi ini tips yang banyak di-share kan lah. Bukan saya seorang di-share sebenarnya, ramai lagi orang share. Whenever kita rasa malas sangat nak bersenam, tapi kita perlukan senaman tu, kita pakai je kasut sukan tu. Bila dah pakai kasut sukan, kita lah secara automatik ni lah kan. Aku pakai, penat lah pakai kasut sukan ni. Gilah jalan sekejap kat bawah, pergilah jalan sekejap. Alang-alang aku dah berjalan ni, nak buat sit up lah sikit. Nak buat push up lah sikit. Gitulah. Dia psikologinya gitu. Nak jadi kita punya push factor dia. Kan? Tapi itulah, sekarang ni ada satu lagi kaedahnya, satu lagi selain daripada tu ada juga turn out. Bukan dia nak bersenam, dia nak pergi apa. Pakai kasut siap-siap pakai baju sukan, pergi apa pun tidur.
Ada juga perangai gitu tu sekarang ni. Tapi kita percaya orang yang mencari cara untuk menguruskan stres, dia akan tetap akan cari cara dia. Alright. Kemudian kita mulakan, okey. Perkara nombor 2, kita mulakan dengan senaman ataupun dengan aktiviti yang mudah. Tiba-tiba nak pergi bersenam lah tapi aku nak pergi berlari 10 km. Janganlah buat gitu. Kita mula dengan slow jog mungkin, kita boleh mulakan dengan jalan turun bukit boleh. Parking kereta dekat satu bukit ni, kalau kat Kelantan ni bukit kan. Mungkin parking kereta kat Holistic HO tu berjalan. Turun bukit sampai lah dekat College DO. Okey lah tu. Naik balik sekejap. Okey. Jadi mulakan dengan senaman yang mudah-mudah saja dulu. Jangan streskan badan nak bagi buat hak susah dah. Okey. Kalau kita dah baru mula nak buat 10 km, tak dapat 10 km, stres lagi. Menambahkan stres, jangan. Tak elok. Kemudian nombor 2, kita kena mestilah berexercise dengan tertib. Okey, kalau kita tadi bernafas dengan tertib, exercise juga kena ada tertibnya. Okey, tertibnya macam mana? Kita kena warm up dulu, kena stretching dulu, and then baru kita pergilah bermain ataupun bersenam. Kenapa? Ini adalah untuk mengelakkan ataupun mengurangkan risiko kecederaan. Itu penting lah. Esok-esok lari-lari tiba-tiba cedera, stres lagi. Masuk hospital jumpa doktor Nick pula. Stres lagi. Lepas tu emosi pula. Jumpa pula Puan Izzah. Lepas tu last kali nak pergi nak pergi dengan nasihat ustaz pula. Jumpa pula ustaz. Lengkap lah urusan stres dia. Lepas tu ngadu pula dekat Dr. Zul. Lah. Lengkap pusingan dia. Jadi tertib lah dengan warm up dan stretching. Kemudian kita boleh kita disarankan untuk menguruskan stres, banyakkan aktiviti kardio. Aktiviti senaman kardio. Maksudnya aktiviti yang dalam jangka masa yang panjang. Contohnya kita boleh buat jogging, slow jog, berjalan, berbasikal. Kalau kat rumah tu ada static bicycle boleh guna. Kalau kat rumah tu ada treadmill boleh guna. Kan kadang-kadang beli saja kan, buat perhiasan di rumah, buat tasar ketuala, jangan pergi duduk depan mata, duduk depan TV saja-saja, PDPR dengan anak-anak sambil-sambil tu. Okeylah, nak marah kan anak tak faham PDPR tapi dah bagi kuat gayuh kita. Jadi mungkin bolehlah tipsnya. Yang ketiga, yang keempat tadi, yang kelima kot, tetapkan ataupun kita kena ada objektif dalam bersenam tu. Objektif ni maksudnya bukan yang kita kena ada objektif aku nak bersenam ni sebab aku nak gembira, ataupun aku nak bersenam ni aku nak kurus. Itu akan meletakkan lagi stres sebenarnya. Jadi objektif ni maksudnya macam ni. Hari ni saya nak pergi bersenam ataupun pergi berjalan, brisk walk mungkin ataupun slow jog mungkin untuk tempoh 30 minit contohnya. Tak kisahlah lari laju ke, lari slow ke, berjalan ke. Janganlah merangkak macam slow tu kan. Jadi dalam masa 30 minit. Mungkin dalam 30 minit tu kita campur-campur. Jadi kita turun rumah pukul 5, 5.30 kita dah balik. Okey lah, kita tetapkan matlamat gitu. Selagi tak 5.30 jangan balik. Okey, tetapkan matlamat supaya kita dapat achieve that lah. Bila kita capai matlamat, kita pun secara tak langsung, kita punya motivasi pun akan meningkat. Setuju tak, kaunselor? Ya, sangat setuju. Alright. Tips yang ringkas tapi mudah untuk dilakukan. Betul. Dan next adalah pastikan kita buat senaman yang seronok. Jangan tak seronok. Okay. Ada orang paksa kena naik basikal, tak suka naik basikal. Tak payah nak basikal, pergilah berlari. Ada orang suka buat tabata, buatlah tabata. Ada orang suka buat zumba, buatlah zumba. Pasang kat TV, buatlah kat rumah, ajak family. Alright. Tips lain adalah kita menggunakan lagu. Alright, lagu ni sebenarnya banyak memberi kesan psikologi lah bukan kepada orang nak bersenam saja, pada atlet juga. That is correlation dengan song. Kemudian ni kalau boleh lagi seronok sebenarnya, rakan bersenam. Cari rakan untuk bersenam. Kalau saya ingat masa awal-awal tahun ni itu, seronok tengok kawan-kawan ICP ni pergi berlari, buat virtual run. Sebab apa? Sebab ramai-ramai. Hari-hari saya pergi berlari dengan rakan-rakan ICP masa tu. Lepas tu bila tak ramai orang, dah tak ada orang, kita mula jadi slow juga. Okey, itu cari rakan untuk bersenam. Ini pakai kasut saya dah sebut tadi. First pakai kasut.
Okay, pakai kasut tu dia macam niat lah kan. Pakai kasut ni nak give sukan ni. Alright, jadi itu adalah tips yang ataupun tips yang saya sharekan pada hari ni. Kemudian ada sedikit lah beberapa stretching dan juga exercise yang boleh dilaksanakan dengan duduk atas kursi je. Tak payah bangun. Ataupun kalau nak bangun pun tak ada masalah pun. Benda ni boleh dibuat secara berdiri, tetapi yang kita akan tunjuk hari ni secara atas kursi saja. Okay. First kita akan buat konsep ala-ala yoga sikit. Saya tak boleh sebut saya mengajar yoga, saya tak certified lah dengan yoga. Tapi ala-ala yoga juga. Yang kedua kita akan buat satu senaman cardio dan juga sikit strength training lah dengan kita punya coach Syawal. Saya ke belakang sikit kan. Boleh nampak kan? Okay, jadi boleh. untuk yang pertama sekali kalau ni panel lah kot yang boleh nak follow ni. Boleh follow, okay. Mudah je. Ada satu prinsip kita duduk tegak dan kalau orang sultan panggil lock your lumbar ataupun kita kuncikan pinggang kita. Okay. Tegak dan kuncikan pinggang kita. Alright. Ni stretching yang paling mudah sekali sebab kita selalu stretching. Saya tadi disebut tanda stress on physical adalah pada bahu dan juga leher. Selalu sangat kan. Okay, mungkin kita boleh luruskan tangan ke atas. Mudah je luruskan tangan ke atas. Kemudian tangan kiri kita letak di paha sebelah kiri. Okey. Jadi sebelah kiri ni tangan kanan atas, tangan kiri di sebelah paha kanan. Okey, kemudian bengkokkan ke kiri ataupun kita bengkok dia panggil. Turunkan sebelah kiri. Alright. Turunkan sebelah kiri tu, jangan turunkan macam ni, tak salah. Okey, badan kita tegak, turun saja. Okey, setengah orang boleh turun sampai sana, boleh tak apa. Kalau yang fleksibel tu boleh lah. Kalau saya pun tak fleksibel mana. Okey, kira sampai 8 ataupun 10. Lepas tu kita boleh tukar tangan, angkat tangan kiri, tangan kanan letak sebelah paha kiri, turunkan sebelah kanan pula. Alright. Yang akan merilekskan masa kita. Jadi boleh ulang lah. Boleh ulang 2-3 kali. Lepas ni kalau kat pejabat ada orang tiba-tiba angkat tangan, bukan nak bercakap tau sebab dia exercise. Yang pelik pula kawan-kawan kita. Okey, yang kedua kita tengok. Alright, tangan kita sulamkan je. Okey, kita sulamkan tangan kita. Kita pergi ke depan. Kemudian kita letak belakang kepala kita. Okey, kita letak biasa je dulu. Kemudian kita tolak tangan kita ni ke belakang. Extendkan dia. And then kita akan rasa stretch di bahagian bahu dan juga belakang badan. Okey, kalau orang jangan buat nanti dia akan dengar lah perkataan. Biasanya kalau buat depan-depan dia kata, leganya, sedapnya, dia akan dengar gitulah. Okey kan, kira sampai 8 ataupun 10. Sama juga. Boleh ulang 2-3 kali juga. And then, untuk stretching seterusnya, kita boleh buat okey. Yang ini kita boleh guna teknik pernafasan 5-5-5 tadi. Alright. Tangan kita daripada bawah, kita naik ke atas, tarik nafas, sampai atas kita lepas nafas. Tarik nafas. Okay, lepas nafas. Lepas tu, kita turunkan ke sisi kita turunkan ke depan. Tarik nafas sampai bawah, sampai sini, lepas nafas. Kemudian, ke tepi pula, tarik nafas, lepas nafas, habis. Dan tu pun kita boleh ulang. Boleh gunakan teknik pernafasan tadi. Boleh je nak nafas sekeras macam biasa, tetapi bila dengan body reaction, kita akan buat dengan, dia akan dapat lagi deep breath kita. Alright. Jadi seterusnya saya akan serahkan pada Coach Syawal untuk exercise seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua. Okay, hari ini kita akan buat beberapa senaman di atas kursi lah. Kita boleh guna peralatan yang ada di dalam jabat atau apa-apalah. Okay, saya akan guna dumbbell. Boleh guna dumbbell ataupun botol air. Okay, untuk senaman pertama, untuk kita menggunakan senaman, kita pun memerlukan memanaskan badan. Okay, first kita mancing lah. Okay, mancing dia macam kita jogging. Okay, step dia macam ni. Okay, kita boleh lakukan dalam masa 30 saat ataupun boleh ulang 15 kali lah. Paling cantik 30 saat lah. Okay,
Mula. Nak buat laju boleh, nak buat perlahan boleh. Untuk senaman pertama, ni nak bagi badan kita panas sikit, nak bagi darah kita mengalir satu badan sikit. Untuk senaman kedua dipanggil upright internal rotation. Senaman kedua kita boleh guna pemberat, boleh guna peralatan, apa-apa peralatan ataupun tanpa peralatan boleh guna juga. First, angkat tangan dengan posisi 90 darjah. Angkat tangan dengan posisi 90 darjah. Kemudian kita jatuh ke depan. Step kedua, tarik balik, angkat dada sikit. Boleh ulang sebanyak 15 kali ataupun 30 saat. 1, 2, 3, 4. Fokus kepada senaman ini adalah bahagian bahu dan dada lah. Nak buat cepat boleh, nak buat perlahan boleh. Untuk senaman ketiga, untuk senaman ketiga, senaman good morning. Senaman good morning. Pastikan badan kita tegak, belakang tegak. Tangan kita letak di belakang kepala. Posisi untuk kita turun lebih kurang, kita tundukkan badan lebih kurang dalam 45 darjah. Tunduk sikit. Up balik. Kita buat dalam 30 saat ataupun 15 kali. Fokus untuk senaman ini adalah belakang badan, perut akan rasa sikit. Di mana-mana sahaja kita boleh buat senaman ni. Untuk senaman seterusnya, high knee and reach. High knee and reach, kita boleh guna pemberat ataupun tanpa pemberat. Step pertama adalah tangan kanan ke atas, lutut kiri ke atas. Buka lutut kiri. Lepas tu pilih lah, tukar-tukar. Tangan jangan jatuh lah. Boleh buat sebanyak 15 kali ataupun 30 saat. Untuk kesusahan senaman ini, boleh tambah pemberat. Nak tambah kilogram berat tu. Sama ada nak kosong boleh, nak tambah dumbbell yang lebih berat pun boleh, tak ada masalah. Ikut kemampuan individu lah. Senaman seterusnya, leg extension. Leg extension ni, tangan kita pegang kerusi, bahagian sisi, bahagian punggung. Badan sandar ke belakang, kaki lurus ke depan. Angkat. Boleh berulang sebanyak 15 kali ataupun 30 saat. Mudah sekali ni. Senaman ni relax sahaja. Mungkin ramai yang suka senaman ni. Senaman ni fokus pada paha depan lah. Kalau nak rasa untuk kesusahan dia, boleh tambah pemberat hujung kaki. Next. Senaman seterusnya, swing arm dan switch. Swing arm dan switch, kita boleh guna kosong boleh ataupun pemberat. Step dia, pastikan kaki kanan ke depan, kaki kiri di belakang. Tangan atas. Semasa kita tukar step, kita bergerak. Step, tukar kaki, tukar tangan. Tukar kaki, tolak ke atas, tukar tangan. Tukar kaki. Untuk rasa lagi, boleh tambah pemberat lah. Senaman terakhir. Ni mungkin ramai yang paling suka. Jump rope. Jump rope ni skipping lah. Biasa kalau skipping, kita berdiri macam tu je. Sekarang ni kita skipping di atas kerusi. Kita duduk. Kita boleh buat macam ni selama 30 saat. Paling relax. Rasa nak cepat, kita boleh buat cepat. Nak perlahan, boleh perlahan.
Okey. Itu sahaja antara senaman-senaman yang saya ringkas lah. Sekian, terima kasih. Baik, Faiza. Itulah sedikit perkongsian daripada kami berdua pada hari ini. InsyaAllah harap dapat membantu rakan-rakan di luar sana untuk menguruskan stres masing-masing. Kembali kepada Faiza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada penceramah kita yang ketiga, iaitu Cik Syikil, di atas tips perkongsian yang cukup bernilai dan bermakna pada kita semua. Andainya diamalkan dalam setiap kehidupan seharian kita. Dan ucapan terima kasih juga kepada instruktor ataupun coach unit sukan Encik Syawal Imran di atas pertunjukan praktikal senaman yang telah diberikan ataupun yang telah ditunjukkan kepada kita semua. So kita